Benda ni berdiri tegak dan berbungkus putih, maknanya berkafanlah, dan sedang memandang tepat ke arah kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Anda semua bersama saya, Afar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komuniti R2G dan juga Mr. Henry kerana telah menghadiahkan saya baju yang cantik ini. Terima kasih sangat-sangat. Bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi sesiapa yang sentiasa menyokong saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Baiklah, sebelum saya memulakan cerita, suka ingin saya ingatkan, di dalam setiap penceritaan janganlah anda semua terlalu taksub dan juga percaya. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Tanpa membuang masa, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada malam ini, nak ikutkan cerita ni dah 3 kali tahu sebenarnya saya shoot. Tapi disebabkan terdapatlah beberapa gangguan dan terpaksalah cerita ini di hold ataupun dipostpone sehinggakan 2 cerita. Kalau anda semua tengok dekat channel saya, 2 episod yang terbaru saya uploadkan, sepatutnya cerita ni masuk 2 episod yang sebelum tu tahu. Tapi disebabkan terdapatlah sedikit gangguan, terpaksalah saya postpone cerita ni dan ini adalah kali keempat saya cuba shoot cerita ni. Harap-harap pada malam ini video ini berjayalah untuk di shoot. Cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada malam ini, cerita ini adalah pengalaman saya sendiri bersama dengan 2 orang lagi sepupu saya. Baiklah, cerita dia begini. Kejadian ini berlaku dekat kampung saya sendiri dan pada masa itu saya berusia 10 tahun dan pada masa itu juga adalah waktu cuti sekolah yang panjang. Jadi saya dengan lagi beberapa orang sepupu saya, kita orang ni balik ke kampung dan duduk dekat kampung dalam tempoh cuti sekolah yang panjang itulah. So adalah pada satu hari tu di mana kami sekeluarga ni dapat khabar berita yang menyedihkan, iaitu arwah atuk saudara saya meninggal. Kiranya seingat saya, arwah atuk saudara saya ni meninggal hampir dekat waktu subuh, kira dalam pukul 5.30 pagi macam itu dia meninggal. So lepas waktu subuh tu, lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi tu, kami semua ni dapat khabar berita menyedihkan itulah. Sebabnya rumah arwah atuk saudara saya ni, rumah dia terletak berhadapan saja dengan rumah kampung saya ni, iaitu rumah arwah atuk dan juga nenek saya. So kiranya pagi-pagi tu anak kepada arwah atuk saudara saya, iaitu makcik saya lah, pergilah ke rumah kampung saya ni dan beritahulah kepada kami atas berita kematian arwah atuk saudara saya ni kan. So pagi-pagi lagi apabila berita ni telah sampai kepada keluarga-keluarga yang lain juga, so ramailah pagi-pagi tu telah pun pergi ke rumah arwah atuk saudara saya ni untuk membantulah, untuk tolong apa yang patutkan. Dan seingat saya, jenazah arwah atuk saudara saya ni diuruskan dekat rumah dia sendiri tau. Kiranya macam masa tu seingat saya lah, jenazah arwah atuk saudara saya ni dimandikan, dikafankan, apa semualah memang dekat rumah dia sendiri. So pada pagi tu memang dah ramailah orang pergi ke rumah arwah atuk saudara saya ni kan, untuk melawat jenazah arwah ni buat kali terakhir. Jadi
Masa tu macam saya dengan lagi dua orang sepupu saya yang saya rapat lah, iaitu Apik dan juga Loh. Disebabkan masa tu semua orang dah pun pergi ke rumah arwah tok saudara saya. So kami bertiga ni pun kena pergilah ke rumah arwah tok saudara saya tu kan. Disebabkan rumah arwah tok saudara saya ni terletak berhadapan saja rumah dia. So kami bertiga ni pergi ke rumah arwah tok saudara saya tu berjalan kaki je lah, sebab macam kena lintas jalan je. So setibanya kami dekat depan rumah arwah tok saudara saya. Rumah arwah tok saudara saya ni ialah rumah kampung kan. Jadi rumah dia rumah tinggi. Kalau nak masuk ke dalam rumah arwah tok saudara saya tu akan ada tangga lah kat depan pintu rumah dia tu untuk masuk ke rumah dia kan. So setibanya kami ni dekat depan rumah arwah tok saudara saya ni, kat depan tangga tu lah. Masa tu kami bertiga ni takut-takut tau nak naik ke atas. Sebab masa tu memang jenazah arwah tok saudara saya ni ada dekat atas tu, dan tak silap saya masa tu dah pun siap dikafankan, tak silap saya. Jadi masa pada ketika itu suasana sedih lah, yelah ramailah yang ada yang menangis kan, dan masa tu kedengaranlah ramai yang membacakan surah Yasin ni untuk arwah tok saudara saya. Jadi macam saya dengan lagi dua orang sepupu saya ni, kita orang takut nak naik ke atas tu sebabnya kami bertiga ni boleh pula teringat akan satu cerita ni, di mana kalau ada kucing hitam langkah mayat kan, nanti tiba-tiba mayat tu boleh bangun sendiri tau. Kita orang ni takut sebab teringat cerita tu lah. Dan saya rasa masa ketika saya berumur 10 tahun dan begitu juga dengan dua orang lagi sepupu saya ni, kita orang ni lebih kurang sebaya je lah. Saya rasa masa tu itu adalah kali pertama lah kita orang ni tengok mayat ataupun jenazah depan mata kita orang kan. Dan kebetulan pula dekat rumah arwah tok saudara saya ni ada bela kucing hitam. Itu yang membuatkan kita orang teringat-ingat cerita tu lah. Tapi ialah nak tak nak kami bertiga ni kena naik jugalah ke atas kan. So lepas tu pengurusan jenazah arwah tok saudara saya ni pun semuanya selesai dan semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Cerita ini semuanya bermula di sini adalah pada satu hari tu, masa ni masih lagi dalam tempoh cuti sekolah, dan adalah pada satu malam tu, tak silap saya masa tu dah 2 ke 3 minggu kematian arwah tok saudara saya tu kan. So adalah pada satu malam tu, saya dengan lagi dua orang sepupu saya yang Apik dengan Loh ni, malam tu kita orang ni plan nak pergi lepak dekat salah satu ruang tamu yang terdapat dekat kampung saya ni tau. Macam dekat rumah kampung saya ni, ialah rumah kampung saya ni besar tau. Jadi macam dekat rumah kampung saya ni terdapat dalam banyak lah, ada dalam 4 ruang tamu macam itu. So pada malam tu saya dengan lagi dua orang sepupu saya ni nak pergi lepak di salah satu ruang tamu yang terdapat dekat kampung saya ni. Tapi kalau nak pergi dekat ruang tamu tu jauh sedikit lah dari tempat di mana kami ni semua tidur. Macam kat kampung saya ni, kalau kita orang tidur, kita orang akan tidur ramai-ramai tau. So kita orang pun bergeraklah pergi dekat ruang tamu tu. Kenapa kita orang nak lepak dekat ruang tamu tu? Salah satu ruang tamu yang terdapat dekat kampung saya yang saya nak lepak pada malam tu kan, ruang tamu ni dia lain daripada yang lain sikit lah. Kalau nak tahu kenapa lain daripada yang lain, boleh tengok dekat gambar ni. Ini adalah gambar betul ruang tamu yang saya nak lepak pada malam tu dengan sepupu saya. So ruang tamu ni, dia separuh bahagian bawah dia tu batu, dan separuh bahagian dia atas lagi tu adalah macam besi yang berbentuk diamond je tau. Kiranya kalau duduk lepak dekat situ, boleh nampak lah dekat bahagian luar rumah. Dan kalau duduk lepak kat situ memang sejuk lah, sebab angin malam daripada luar rumah tu masuk ke dalam rumah kan. Jadi pada masa tu keadaan dalam rumah memang gelap. Yelah, sebab pada ketika itu semua orang dah pun tidur, dan lampu yang dibuka pun hanya dekat dapur tau. Jadi macam kita orang, masa kita orang nak duduk lepak kat ruang tamu tu, memang kita orang tak buka lampu lah, sebab kalau macam dah lewat malam sedikit kan, memang tak dibenarkan lah buka lampu dekat ruang tamu tu. Takut nanti orang daripada luar boleh nampak dekat bahagian dalam rumah kan. So kami bertiga pun duduklah dekat sofa yang terdapat dekat ruang tamu tu kan. Kita orang ni just nak lepak berborak-borak je lah. Jadi sedang kami bertiga ni berborak-borak, tiba-tiba salah seorang sepupu saya yang Loh ni, dia ternampak seperti macam ada bola api yang sedang berterbangan dekat langit tau. Masa dia nampak tu, memang dia cakap dan sambil tu dia menunjukkan jari dia ke arah bola api tu lah. Jadi macam saya ni, saya cepat-cepat tegur yang Loh ni, sebab saya tahulah kisah pasal bola api ni kan.
Saya cakap lah kepada Lon ni, jangan tunjuk. Kan, sebab yang saya tahulah yang bola api ni dia macam 77 tahu. 77 ni adalah seperti macam santau ataupun sihir daripada seseorang yang ingin dia hantar kepada seseorang. Takut kalau kita ni yang nampak dan kita tunjuk, takut nanti benda tu pergi pada kita. Jadi selepas saya ni tegur Lo tu kan, saya cakap macam tu kepada Lo. So secara spontan kami bertiga ni sembunyikan tangan tahu. Jadi kan saya cakap dekat ruang tamu yang saya lepak pada malam tu dengan sepupu saya ni boleh nampak dekat bahagian luar rumah kan. So kita orang pun boleh nampak tahu rumah arwah tok saudara saya tu. So selepas kita orang nampak bola api tu dan kita orang ni terpandang lah dekat rumah arwah tok saudara saya kan. Pada masa tu kami bertiga ternampak seperti penampakan arwah atuk saudara saya. Tapi kalau nak ikutkan, ialah itu bukanlah sebenarnya arwah atuk saudara saya, tapi disebabkan arwah atuk saudara saya baru meninggal. So apa yang kita orang nampak pada malam tu, itu yang kita orang fikir tahu. Kami nampak benda ni sedang berdiri tegak dekat depan tangga yang nak naik ke rumah arwah atuk saudara saya tu tahu. Benda ni berdiri tegak dan berbungkus putih, maknanya berkafan lah, dan sedang memandang tepat ke arah kami bertiga. So masa tu saya dengan sepupu saya, kita orang terkejut lah, dan masa tu memang kita orang dah start seram. Jadi cepat-cepatlah kami bertiga ni mengalihkan pandangan kami. Kira kita orang masa tu macam tundukkan kepala kita orang. Dan selepas tu kita orang nak cuba tengok balik tau. Jadi bila kita orang tengok balik dekat rumah arwah tok saudara saya tu, kita orang tengok benda tu hilang. Masa ni lagilah ada rasa cuak kan, tiba-tiba pula hilang kan. Lepas tu masa tu kita orang terfikirlah, sekarang kejap lagi tiba-tiba benda ni muncul depan mata. So masa tu memang kita orang dah rasa seram dan dah rasa takut. Jadi kita orang ni nak beredar lah daripada ruang tamu tu, nak pergilah ke tempat yang di mana kami semua ni tidur tau. Baru saja saya dengan lagi dua orang sepupu saya ni, kita orang nak mulakan langkah, tiba-tiba kita orang bau yang busuk pula tau. Masa ni memang dah start meremang lah. Yelah tiba-tiba je kan terbau yang bau busuk kan. Pelik juga. Jadi bila kita orang ni dah terbau busuk tu, kita orang dah start lah meremang satu badan kan. So memang kita orang masa tu tak fikir apa, kita orang nak beredar lah daripada ruang tamu tu. Jadi masa tu saya macam ni lah, tengah duduk macam ni dekat ruang tamu tu kan. So baru je kita orang ni nak beredar, mulakan langkah. So kita orang berpaling lah kan. Bila kita orang berpaling je muka kita orang, kami bertiga ternampak apa yang kami nampak tadi dekat rumah arwah tok saudara saya tahu. Yang kali ni benda ni memang betul-betul dekat. Kita orang nampak benda ni sedang berdiri betul-betul dekat sebelah pintu yang terdapat dekat ruang tamu ni tahu. Dekat ruang tamu ni memang terdapat satu pintu lah. Kira ni pintu yang boleh nak keluar masuk daripada rumah ni lah. So kita orang nampak benda tu sedang berdiri betul-betul dekat sebelah pintu tu. Memang dekat lah dengan kita orang kan. Jadi masa tu memang dah takut, cuak apa semua ada lah. Memang masa tu kita orang tak fikir apa, kita orang nak berlari je daripada situ kan. So kita orang pun berlari lah. Baru je dalam 2-3 langkah berlari, tiba-tiba salah seorang sepupu saya yang low ni boleh pula dia terjatuh kan. Jadi macam saya dengan lagi seorang sepupu saya yang Apik ni, kita orang dah ke depan sikit lah. Jadi kita orang dengar lah yang si low ni terjatuh kan. So kita orang pun pandang lah ke arah low ni. Kita orang terdengar bunyi dia terjatuh, gedebuk macam tu kan. So kita orang pun pandang ke low ni. Masa tu kita orang nampak benda ni masih lagi ada dekat situ tau. Dan kita orang tengok low ni masa tu dia memang dah nak menangis lah. Disebabkan kita orang ni tak nak buat kecoh. So nak tak nak saya dengan Apik ni terpaksalah patah balik pergi dekat low ni. Masa tu memang tak adalah kita orang ni nak angkat low ni elok-elok kan. Memang kita orang pergi dekat low tu, kita orang rentap je tangan dia, kita orang cakap bangun-bangun. Sebab masa tu memang dah takut, dah kelang kabut apa semua kan. So bila low ni dah bangun, kita orang pun teruslah sambung berlari, pergilah dekat tilam di mana kami bertiga ni tidur. So teruslah kami bertiga ni berbaring dan kami pun selubunglah, berselimut sampai ke kepala kan. Masa tu memang dah cuak gila lah. So kita orang masa tu memang pejam je mata sampailah kita orang ni tertidur.
So lepas kejadian tu dah tak beranilah saya dengan sepupu saya ni. Kalau malam-malam kan, kalau semua orang dah tidur lah, kita orang nak pergi lepak dekat ruang tamu tu tahu. Tapi kalau nak ikutkan dekat ruang tamu tu memang selalu je tiap-tiap malam akan ramai yang akan duduk kat situ, borak-borak, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh apa semua kan. Sebab memang kalau malam-malam duduk dekat situ memang sejuk lah. Dekat ruang tamu tu tak ada kipas pun, tapi kalau duduk kat situ sejuk je kalau pada waktu malam kan, sebab angin daripada luar boleh masuk kan. Baiklah, sampai sini saja cerita untuk episod kali ini, cerita untuk pada malam ini. Kalau nak ikutkan cerita ni saya dah hampir lupa lah. Tapi salah seorang sepupu saya yang low ni lah yang mengingatkan saya. Dia lupa bukan sebab apa, sebab masa kecil biasalah kan terlalu banyak kenangan yang tak dapat kita lupakan lah. Jadi terlalu banyak kenangan tu. So bila Lo ni teringatkan saya, so saya cubalah nak masukkan cerita ni di dalam salah satu episod untuk dalam channel R2G ini. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang, di episod yang akan datang. Apa-apa pun, bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja atau tak sengaja, kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe dan sentiasa menyokong saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.